أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ولا تسمع ثم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد الأمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون صدق الله العظيم. الله الذي خلقكم من ضعف Allah mulai bila kita lemah, saat kita jadi baby, tak bermayang. Ya, mak kita buat apa-apa, dia campak kita ke mana-mana. Sebab itu kita membesar atas anugerah Tuhan. Allah bagi sayang mak kita kat kita. Ketika kita lahir, hibah hati mak kita sayang. Setengah mati di bersalin, kita muncul kat dunia ni dalam keadaan berarti. Masya Allah. Ya. Kemudian dalam mata apa lagi? Summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Selepas dijadikan daripada lemah itu dibagi kita kekuatan. Ni kita yang ada sekarang. Bermayalah anda kita ada kekuatan. Boleh berjalan, boleh berlari, ada yang jogging, ada yang pajak Kinabalu. Ya, yang pandai ke Jepun gunung apa namanya? Puji Allah. Ya, punya kuat dia.
Panjat pokok kelapa. Kalian kalau duduk dekat kampung orang puncak kelapa tu hebat lah. Dia panjat lah. Kadang-kadang ada ular dekat mereka. Kat pokok kelapa dia boleh lawan dengan parang. Hebat. Dia kuat. Nah, selepas itu apa lagi? Itu maja'ala min ba'di quwwah. Kemudian dia lemah lepas itu. Lemah lepas tu masyaibah. Dia pun tumbuh ubat. Betul besar. Ustaz, 30 tahun yang lalu handsome, luar biasa. Mula-mula datang sini baju masuk ke dalam pakai kasut, keluar pakai matching. Walaupun tak ada duit tapi tempat ganteng. Sekarang ni ada duit, dia tak ganteng dah. Walaupun dia tak minat tengok style dan ni. Badan sudah bau. Tidur masih sekejap, batu, lemah. Itu takdir, perjalanan takdir yang Tuhan nak cerita kat kita. Kalian budak-budak sekarang boleh gelakkan Ustaz. Ustaz tunggu giliran kau. Gigi dah tak tumbuh lagi. Nak makan dah berpigi. Sakit. Yakhluqu ma yasha'. Itu kesukaan Tuhan. Itu Tuhan tu akan lakukan. Berkuasa kita. Bukan kita nak benda tu, Tuhan. Itulah perjalanan hidup kita. Yang pasti akan berlaku pada semua. Kira dia kaya atau miskin, apa bangsa sekalipun. Wa huwal alimul qadir. Jadi dia mengetahui kadar ketentuan sampai bila kita nak hidup. Kadar itu ditentukan besok mungkin dah habislah nyawa saya. Besok kita jumpa alhamdulillah. Makanya saat kita tidur, bila kita bangun dari tidur, kita juga kita sebut apa bila kita bangun? Senang sangat. Kalau dia bawa duit banyak, tak apa boleh tengok ni. Jadi, wahuwal alimul qadir. Tuhan tu mengetahui lagi qadir. Dia tentukan kadar hidup kita macam itulah perjalanan takdir. Tak ke mana kita sebenarnya. Kawan-kawan kita dah pergi dekat kubur, dah duduk dekat situ tak boleh buat apa. Kalian tahu apa jeritannya sekarang? Dia nak datang sini berkadar, nak bersedekah balik, nak bercakap balik, nak minum, dia tak ingat teh tarik lagi dah. Dia tak ingat burger, tak ingat grab, tak ingat apa lagi. Dia nak datang tu nak mengaji balik. Itu bagi mereka yang tak nak siksa. Kalau mereka nak siksa tu tak boleh cakap, tak teringat apa lagi. Walau la akhartani ila jalin qarib. Mereka nak minta balik aku minas salihin. Dia nak jadi orang yang beramal saleh. Kalau katakan dia kalian tahu tak seorang sangat bertadarus. Macam mana nak menggembirakan kau? Macam mana korang nak tamak tadarus tahun depan? Macam mana supaya kita ketagih tadarus? Ustaz dah 60, wajar Ustaz ketagih tak? Dari kecil lagi. Mungkin datang dulu kena pisang goreng, ada bubur kacang, tak dapat menangis, merajuk balik, besok datang lagi. Itu kecil, masa kecil dulu. Lambat kita berubah. Yang dah tua pun sekarang macam tu. Ketika berbagi rendang tak dapat, tinggal sambat je. Kecil hati, marah. Besok cari pula mesin lain tempat berbuka yang banyak ayamnya. Jadi kita lambat menghadapi suasana dan keadaan. Ayat ini mengajar kita. Okey, bang, teruskan kamu. Saya bertakwa. Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labisu khayra sa'ah. ما لبثوا غير الساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون.
ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآيات ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون ولئن جئتهم بآيات ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون الله العظيم. Satu anggaran manusia besok yang paling takut orang mujrim. Siapa orang mujrim ini? Orang yang berdosa. Dia kata dekat dunia dia tinggal hanya beberapa saat. Ma labithu ghairu sa'at. Tidaklah kami tinggal di dunia hanya beberapa saat. Tu apa? Dia mungkin dah 200 tahun situ dalam tubuh ini. Tapi dia rasakan dia tinggal hanya beberapa saat. Itu satu penyesalan yang amat manusia. Orang kalau menang berlari pecut dekat Amerika, dikira bukan langkahnya, tapi apa yang dia dikira? Saat dia menang beberapa saat. Langkah kakinya sampai jatuh, pam. Duluan kaki saya jatuh, baru jatuh langkah. Garisan yang sama. Itulah bayangan Tuhan pada orang kafir. Dia merasakan hidup di dunia ini hanya beberapa saat. Kadzalika kanu yufakun. Itulah kejadian yang diberikan Tuhan dalam. Jadi kalau mereka hidup pun 100 tahun macam di Jepun itu hebat-hebat. Dia umur 95 tahun masih manjat pokok apple. Nek, mana nek? Rupanya dari dekat pokok. Nenek dia. Jangan nenek kau. Nenek kita dah bertungkar lah. Duduk dekat kantin tapi orang Jepun, nenek dia orang, di mana dia duduk? Kat pokok. Tak tengok YouTube gelak saya tengok. Dia boleh lagi bermesra antara nenek dengan atuk dia duduk dekat pokok apple. Di atas pokok. Bayangkan. Dia kutip pokok apple. Dia makan. Itu satu benda yang Tuhan pandang. Tapi itu pun mereka merasakan ketika hidup di dunia besok sampai dekat badan dia kata dia bala bisu sa'at ghairu sa'at. Kami tak tinggal di dunia dulu hanya beberapa saat. Okey, kita teruskan ayat terusnya. Ayat surah Luqman. Ini lagi banyak nasihat dekat sini. Kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا
وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. صدق الله العظيم. Tengok ayat 9, ayat 9 ni pegangan kita sampai kita mati. Anggarannya apa? Innal ladina amanu. Sungguhnya orang yang beriman Tuhan kita. Mana iman kita? Iman pada Allah, percaya dengan malaikat, percaya dengan kitab rasul, apa lagi? Hari kiamat, azab dan ketetapan Allah. Itu gambaran iman. Syarat itu, kemudian iman itu kita luahkan, kita paparkan dengan apa? Amilus soleh, dengan amal soleh. Mana amal soleh perintahnya? Kita konteks dalam rukun Islam. Berapa rukun Islam? Ada 5. Satu di antaranya apa? Solat. Satu yang pertama mengucap 2 kalimat syahadah. Ya. Kemudian Solat. itu amal saleh. Apa lagi? Puasa. Puasanya amal saleh. Mana lagi? Zakat. Zakatnya amal saleh. Haji. Menunaikan haji. Kemudian yang ketiga ada kita panggil apa dia? Puasa. Ihsan. Apa ihsan? Akhlak budi pekerti. Kita beramal kerana Tuhan. Itu ihsan. Jadi kalau ditanya apa itu ihsan, akhlak budi pekerti. Kita puasa, ihsan kita makin tinggi. Di mana? Tak tahu orang kita puasa. Yang tahu puasanya adalah kita dengan Allah. Itu akhlak. Kita tak jadi maki orang sebab kita nak gambarkan iman kita. Itu ihsan. Jadi seluruh kehidupan orang ni adabnya luar biasa. Dia bukan kosong tau Tuhan kata ni. Apa dia kata? Lahum jannatun na'im. Lepas mereka mati nanti, beriman dan beramal saleh, hadiah Tuhan bagi. Apa dia? Syurga Naim. Surga yang penuh dengan kenikmatan. Itu pegangan kita. Ya, kita takkan murtad sampai mati. Sebab kita beriman. Siapa yang kata gitu? Tuhan. Allah bagi kita jaminan. Allah memberikan jaminan pada kita orang beriman dan beramal saleh bagi mereka. Sedangkan sekarang kita dapat nikmat. Apa nikmat yang kita nampak sekarang ni? Yang pertama, kalau orang kata orang duhanya, saya duha Ustaz dari kat 12 tahun dah, tapi rezeki gitu juga. Duha kita, Allah perkenalkan ringan langkah kita beribadah. Itulah rezeki. Senang kita datang beribadah, itu rezeki dibagi Tuhan. Senang kita baca Quran, senang kita berdamai dengan orang, senang kita senyum, senang kita maafkan orang, senang kita bersedekah, senang kita berimpak kalau ada duit, senang kita sayang dengan mak ayah kita. Itulah rezeki. Kalau dimasukkan rezeki itu yang kita nampak, untunglah Cina tak sembahyang makin putih. Dia sembah kuil makin hebat dia punya bisnes. Betul tak? Itu pada mereka dipanggil istidraj, penghinaan Tuhan pada dunia. Kau nak duit ya? Ambil. Nak. Kan? 2 malam lepas saya cerita, di Indonesia ada seorang Cina punya sawit berapa? 1 juta hektar. Kalian tahu berapa luas itu tanah ni? Sampai dekat Pahang sana. Dari Kuala Lumpur. Berapa dia makan satu hari? Itu istidraj.
Makin dia jahat, makin kaya. Dulu kecil-kecil kita, ayah kita nampak kita panjat pokok, dia suruh turun tak? Dia suruh naik lagi. Naik. Buat belah dua kepala kau. Ayah kita panjat lagi pokok pinang. Kita pun makin panjat. Kita panjat pun kita takut turun. Kita memang nak turun tapi dia tak bagi. Panjat lagi, panjat. Dia jatuh, patah dua kaki kau. Tak ada aku dah cakap. Begitulah Allah dengan manusia ni, dibagi sehingga hilang dia punya keseimbangan. Tengok, kita beriman beramal soleh, Allah bagi kita anugerah. Kemudian anugerah ini berkekalan, tak perlu kita pertahankan, tak rugi. Wa'dallahi haqqan, janji Tuhan tu benar. Janji Tuhan tu pasti, haqqan tu pasti. Yang berjanji siapa? Allah, bukan nenek kita, bukan mak kita, bukan ayah kita, bukan cikgu kita, bukan ustaz, bukan Nabi yang berjanji. Allah yang berjanji. Wa huwal azizul hakim. Dia tu maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu kita pegang sampai mati. Apapun yang datang merintang yang akan menerobos keimanan kita, kita pegang ayat ini. Surah apa? Luqman. Surah apa? Luqman. Surah Luqman ayat 9. Ayat 9. Okey. Siapa lagi baca? Kimi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة
فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقيم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض ولا تصعر ولا تشعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم
فاضطرهم إلى عذاب غليظ. Okey, yang Ustaz baca ya. Ustaz habiskan sampai ayat 34 ya. Okey, sambil kita tengok tajuk ni sikit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Apa yang terjadi sekarang ni, pembacaan kalian secara keseluruhan jangan terlalu laju, ya, slowkan sikit. Walaupun kita tidak taranum, walaupun kita tidak berlagu, ya. Ustaz dah tak boleh tak taranum, ya, sebab daripada asal tu tak pandai baca Quran lagi, sudah bertaranum. Lillahi ma fis samawati wal ard. Betul ke tu? Bal aktsaruhum la baca tadi. Ha? Sudah ya? Dah. Inna Allaha huwal ghaniyyul hamid. Ketika sebut qalqalah tu habis. Jangan hamid. Ya, tu qalqalah tu. Benda yang melantun balik. Walau annama fil ardi min syajaratin aqa. Tengok, jangan aqa. Tengok Quran ya. Nanti senyum kita lagi. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu ab. Tu qalqalah. Huruf qalqalah ni ada 5, qaf, ta, ba, jim, dal. Semua tu kena berdetak. Yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurim ma nafidat kalimatullah. Bila waqaf tu berhenti sekejap, tarik nafas. Tengok ayat yang akan kita baca. Innallaha azizun hakim. Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Innallaha sami'un basir. Sadaqallah. Okey, sebelum kita tutup, kita sebut huruf-huruf ya. Nanti kalau habis kita khatam ni, kita akan tumpu lebih kurang dalam 7 hari bunyi-bunyi huruf, panjang pendek, tempat wakaf, bermula ayat, mengulang ayat, ya. Ustaz selama ni kita lihat tak dia ibtidak mengulang ayat, wasal menyambung ayat. Kadang ayat kita sambung tu, misalnya dia paling senang, saya masuk dalam masjid. Saya masuk dalam masjid, tiba-tiba raka. Kita berhenti, tiba-tiba raka. Kita nak sebut rakan kita, tiba-tiba kita berhenti, raka. Saya masuk masjid, tiba-tiba rakan saya datang. Tapi berhenti kita, tiba-tiba kawan saya raka. Faham tak Zik? Saya pakai baju hijau, tapi jauh dia tu tak habis. Saya pakai baju hijau. Saya pakai ser, dia kata. Ban dia tinggal ketika dia wakaf. Yang itu kita perhati dulu nanti. Sebab itu penting sangat kita membaca Quran, ada ilmu tajwid. Supaya Quran itu tidak menjadi kutukan pada kita. Kita baca, itu maka tanda-tanda berhenti itu tak bulat kita nak mesti berhenti. Kadang kita berhenti, tak berhenti, sejauh mana kita boleh menguasai keadaan itu. Saya makan nasi. Tepatlah berhenti tu. Saya makan nasi, beras daripada Thailand. Saya makan nasi, berasnya dari Thailand misalnya.
Tapi kita baca, saya makan nasi berasnya kurang lagi dari Thailand. Pada tinggal kadang-kadang kita dilarang berhenti, ya. Dilarang berhenti, boleh tak berhenti, kata berhenti itu persoalan lain. Dan nanti yang mengatur berhenti itu kita jadinya, sebab kita dah tahu, ya. Mungkin kalian tak percaya, kalian bacalah Quran di mana-mana. Ustaz duduk dekat sini, ya. Orang tahu, kau salah, mungkin panjang pendeknya salah. Dia tahu kita tak panjangkan pendek. Jadi kita tak percaya bila kita belajar tajwid besok, tambah pula belajar ilmu nahwu sharaf sikit, ya. Dia makin mantap, ya. Penting belajar, nak duduk, nak dengar, itu aja. Okey. Hari ini kita padakan sampai di sini. Insya-Allah kita berbagi ayat berterusan, ya. Mula dari Abang Man, ya. Daripada ayat ke 29 surah Luqman sampailah habiskan Abang Man. Surah apa? As-Sajdah. Ya. Sikit saja tu. Sajdah. Okey bang. Abang ambil habiskan surah Al-Ahzab. Al-Ahzab. Oh, panjang bang. Panjang. Bagi dua. Abang baca lejap sampai ayat 43. Ya. Abang dijal 43 sampai 44 sampai habis 73. Okay, Wan boleh baca satu surah Sabah? Boleh, tak panjang. 3,5 muka surat. Ya. Azim, surah Fatir. Boleh habis? Boleh, ya. Okey bang. Surah Yasin sampai habis. Tak ada masalah, ya. Alhamdulillah. Okey. Aziz bertenang dulu. As-Saff, ya, surah As-Saffat, ya, As-Saffat. Boleh sampai habis bang, ya? Boleh. As-Saffat. Kemudian Farhan ambil surah Sad sampai habis, ya. Ustaz insya-Allah Ustaz ambil surah Az-Zumar. Ya, surah Az-Zumar. Saya akan baca habis surah Az-Zumar dan kita akan dipertemukan, masya-Allah banyak ni. Dipertemukan dengan surah Ghafir. Surah Ghafir malam besok, ya. Tunjang umur kita, sihat badan. Kita berniat, ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita di bulan Ramadan ini. Ya, Allah jumpakan kita dengan malam Lailatul Qadar, ya, yang amat terbaik, amin ya Allah. Ya. Saya dapat artikel baru, masya-Allah, ya, rupanya Ramadan ini kita minta pada Tuhan supaya Allah hapuskan dosa. Amin. Allah hapuskan dosa kita. Ya. Kita nak habis saja raya besok malam takbir, kita dah seperti bayi yang baru lahir. Bagi adik-adik yang tak berapa dosa, kami yang takut ni macam selebih-lebih macam ustaz umur dah 60, ya, dah bergelimang dengan dosa banyak sangat dosa, ya. Ramadan ni datang, mudah-mudahan dibakar Tuhan segala dosa-dosa kita, ya, menyebabkan kita menjadi manusia sempurna. Okey, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aziz boleh baca doa sikit? Kejap kita baca doa. Wan insya-Allah minggu depan baca doa Wan, Okey, Aziz bismillah. Amin. Allahumma amina bil iman wa amisna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tahtim lana bi kulli khatir. Amin. Rabbana la tu'akhidhna aw Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Baca balik doa. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ahina bil iman wa amisna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Berada di para saudara lebih kurang berapa Ustaz cakap tadi kan, lagu kan besok. Jangan nak cepat-cepat je. Allah. Zik, Masya Allah Zik, semangat Zik Ya Ustaz. Zik, Wan. Ya Ustaz satu soalan. Inilah pertama kali saya lihat tadarus yang ada tadabbur. Biasanya orang tadarus dia lebih kepada baca tajwid. Tapi pendekatan ustaz berbeza daripada Ustaz inilah kali pertama saya hadir di majlis tadarus di mana konsepnya berlainan sungguh dengan tadarus di masjid-masjid lain. Yang mana Ustaz selepas membaca sambil baca Ustaz Erni memperbaiki tajwid. Selepas habis tatap muka Ustaz menghuraikan apa yang dikatakan tadabbur maksud suatu soalan. Jadi apa soalannya? Bukan soalan lah, apa minta Ustaz terangkan kepada tuan semua apa yang menyebabkan Ustaz membuatnya dengan kaedah yang sangat berlainan, yang sangat takjub dengan kaedah yang diteluri oleh imam, di mana kaedah ini sangat-sangat jarang dipakai. Saya tak pernah, bukan jarang je, tak pernah. Dan ini usaha yang Ustaz Erni ni itu yang saya terpanggil untuk
ini kita berada live di TikTok, di channel Orang Mumin, dan insya-Allah saya akan terus setiap malam bersama dengan Ustaz. Sebab saya terpuja dengan cara Ustaz atau Ernie membuat dengan kaedah yang sangat-sangat membuatkan saya puja. Di samping kita mendapat ilmu tentang tajwid, tapi bahkan kita mendapat ilmu tentang apa yang kita baca, iaitu tadabbur pada ayat-ayat yang dibaca pada masa surat. Jadi boleh share dengan semua apa menyebabkan terpanggil imam untuk memperkenalkan sistem baru. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kaedah ni dah lama kita buat, ya. Saya merasakan begini, bila orang sudah sebut bertadarus, itu antara dua kelompok yang membaca dengan si pendengar, atau mungkin seorang ustaz, ada murid, atau mungkin kelompok yang bertadarus itu sendiri ada orang di kalangan orang-orang yang mengetahui, yang lebih arif, ya. Saya salah seorang yang tidak mengetahui apa benda. Cuma sebegini, saya nampak benda ni bila disebut bertadarus, isi kandungan, ya, isi kandungan yang kita baca itu mungkin kita akan mengambil tempoh masa yang agak lama, ya. Jadi apa salahnya misalnya kalau spontan kita baca hari ini kita faham. Jadi apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan, apa yang kita nampak, mungkin ada bahan yang kita bawa, mungkin itu konsep tadabbur pada saya. Jadi kalau saya konsepkan hari ini, kita membaca saja, membaca kemudian bertajwid. Dan ini memang sudah giliran yang biasa kita buat. Tetapi apa yang boleh kita bawa balik daripada satu ayat ke satu ayat, apa kisah ada motifnya Tuhan menceritakan malam ini, mungkin boleh kita paparkan. Jadi saya melihat bila Quran ini kita baca, saya merasakan wahyu itu turun malam ini, saat ini. Kita tidak melihat Quran itu jauh hari lagi, misal kata 1400 tahun yang lalu. Kita bayangkan bagaimana sahabat memahaminya, bagaimana pula orang-orang para guru-guru kita. Dan kebiasaannya memang bila kita sebut bertadarus, kita di sistemnya mau cepat. Bahkan ada sistem bertadarus ini memburu khatam Quran. Jadi dah ada programnya khatam. Jadi kita terburu, ya, jadi terpaksa kita buat kaedah baru supaya setiap orang daripada ahli-ahli bertadarus ini membaca di rumah. Jadi kita datang pula dekat sini, kita baca sekedar yang kita mampu, sebab isi kandungan tu nak perlu kita hurai, walaupun secara mujmal, ya, tidak secara detail lah, ya. Secara nampak mungkin orang kalau membawa satu ayat, misal baca kita soal orang yang beriman, soal beramal saleh, kemudian Allah anugerahkan mereka surga Jannatul Naim, kemudian mereka kekal di dalamnya, itu janji Tuhan. Jadi orang si pendengar, orang yang bertadarus, dia merasakan gah bila dia keluar daripada masjid. Ada benda yang dia pegang. Dia merasa dikapit oleh Tuhan, dibina oleh Tuhan, dibina oleh tarbiyah, oleh wahyu. Jadi dia merasakan dia tidak terasing. Jadi mungkin itu saja yang dia faham, yang nampak. Orang beriman, beramal soleh, dia ada surga yang penuh dengan kenikmatin, yang penuh dengan kenikmatan, kemudian dia kekal di situ, kemudian itu janji Tuhan. Bila disebut Tuhan berjanji, itu benda yang pasti. Jadi kita nak rangkul kepala orang tengah tadarus itu, apa yang dia buat balik, sehingga boleh berubah sikapnya hari ke harinya. Dia merasakan dia perlu istiqamah dengan satu ayat yang kita bagi tadi. Mungkin di situ kita nak pelopori jenis tajwidnya, ini kena dengung bunyi hurufnya macam itu mungkin kita akan lakukan beriringan, tapi tidak boleh serentak. Kita boleh saja misal kata kita mengkhatam Quran satu surah Al-Baqarah 1 bulan ini. Situ penuh dengan tajwidnya, penuh dengan bunyi hurufnya, dengan taranumnya, dengan artinya, dengan tafsirnya, ya. Tapi zaman sekarang ni bukan macam dulu, sebab apa sekarang ni istiqamah orang nak datang tu pun payah. Berbeza dulu sebelum Covid itu kita dapat dekat 50 orang. Lepas Covid ni kita dapat 8 orang. Tahun lepas kita dapat lebih kurang 10 orang. Hilang 2 orang, tinggal 8 lagi. Malam ini, Ramadan kali ini kita boleh kira berapa orang yang datang di peringkat awal. Apa senjata kita? Senjata kita tidak ada yang ampuh lagi sebenarnya sekarang ini, sebab pengaruh luaran terlalu kuat. Ya, kita tak nafikan gadget-gadget di tangan anak-anak kita menyebabkan mereka melihat Quran ni
mesti jadi semacam sudah barang yang ganjil. Itu yang kita takuti. Ya. Kemudian sajian-sajian para ustaz dan guru-guru kadang-kadang ya sudah banyak melihat benda ni ada sesuatu yang agak kurang beres lah. Jadi saya ada satu satu setting yang kita tidak ambil perhatian bagaimana usaha kita, anak-anak ini atau remaja atau orang tua. 3 peringkat kita nak bertadarus. Dulu kita dapat 3 peringkat. Anak-anak ada, dewasa ada, orang tua. Iya. Jadi sekarang ni kita sudah kehilangan pamor itu. Dah ada masjid itu, orang-orang dalam di merata tempat lah saya rasa. Sudah panen. Jadi saling bergantung, saling berharap. Jadi ada satu tsunami yang saya nampak melanda kita di peringkat semua orang. Ya, kenapalah kita dengan Quran ini begitu tidak indah, tidak mengambil berat. Jadi bila tadi kita sebutkan dengan jenis istiqamah tu, jenis bahan-bahan nak mendatangkan orang jadi tamak itu payah. Sebab benda habuannya tidak nampak. Jadi dia hanya semacam cerita, mengingatkan memori yang lama. Menenangkan jiwa buat seketika. Jadi saya katakan begitu. Padahal Quran itu kalau kita hayati isi kandungan apa yang ada ini, amat luar biasa. Jadi kalau abang tu tanya tadi kenapa langkah ini kita buat, sebab itu mungkin malam ini saya menganggapkan setiap bertadarus itu malam terakhir pada saya. Jadi khatam terakhir, itulah bacaan Quran saya yang terakhir. Untuk besok pagi tidak ada lagi jaminan untuk kita dapat berjumpa. Jadi kalau kita guna kaedah tu bagi setiap orang beramal, itulah amalan yang terakhir, saya rasa orang tak malas bertadarus. Dia tidak malas bertarawih, dia tidak malas untuk dia mempersembahkan ibadatnya yang terbaik saat dia beribadat. Mungkin ada nak tanya apa Pakcik? Sebab abang tu datang. Dia aman. Kalau tak ada kita padakan sampai di sini dulu. Ya, sesuai. Ada. Saya nak sambung je. Sesuai dengan Nabi Muhammad SAW bersabda lah, beribadahlah kamu seakan-akan akan mati esok, dan bekerjalah kamu seakan-akan hidup 1000 tahun lagi. Dia begitu Ustaz. Itulah, itu saja sambungnya. Jadi saya rasa kita padakan sampai di sini pertanyaan Abang Hasbullah yang sejak pukul 3 petang tadi dia datang berjumpa dengan saya bila saya bercerita kita bertadarus sambil mengartikan dan bertadabbur, dan amalan itu kita bawa balik dan kita berjihad untuk beramal dengan ayat yang kita baca. Jadi memanglah kita di segi kuantitinya tidak ramai, tapi rasa saya sajian pun tidak berapa lengkap maklum saja semuanya tiba-tiba. Tapi bagi kita yang mendengar benda ini di mana juga anda berada, pada pemerhati yang meneliti kalimat-kalimat yang kita ucapkan pada malam ini, sebenarnya item apa yang tengah berjadi sekarang ni mungkin kita boleh tengok dekat rumah kita macam mana, lingkungan kita macam mana, surau macam mana, masjid macam mana. Jawapannya adalah mesti sama. Apabila sifat tamak itu sudah tidak berada dalam diri kita, menyebabkan wahyu yang ditinggalkan Tuhan ini, kita merasa dingin untuk menghadapinya, tidak berapa begitu gairah. Jadi kegairahan itu datang apabila membawa keimanan janji-janji Tuhan itu lebih daripada segala-galanya, baru dia akan dapat untuk momentum yang lebih baru. Untuk semua para pendengar sekalian yang dapat merangkapi berita ini, kami mohon minta maaf pada kita semua. Mungkin sana sini terlalu banyak kekurangan, terutama dari segi bacaan kanak-kanak dan kupasan-kupasan yang kita sampaikan. Kami mengharapkan sangat kritikan-kritikan untuk kelangsungan dalam kita bertadarus. Lebih kurang hanya tinggal 22 hari saja lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana dia? Okey Man, terima kasih banyak Man. Waalaikumsalam. Tahu
Dia tahu siapa ni? Ini adik Mike Tyson. Mike Tyson. Menteri Besar Gubernur Menteri Besar Selangor dulu. Oh. Si siapa namanya? Si besar. Taib Taib Mahmud. Muhammad Taib. Dia duduk Taman Tun. Dia lama dengan saya. Jadi dia macam itulah dia buat kerja. Kadang dia ajak pemandian mayat. Banyak juga dia punya gagasan. Cuma dia tak dia punya kerja tu macam mana Allah. Tak tahu dia dah mati ke belum. Allah Akbar. Allah Akbar. Apa dia bunyi macam ni? Sebab dia bunyi, jadi dia bertembung. Alhamdulillah. Allah Akbar. Sempat memuji saya kat luar. Allah cepat, kena cepat apa ni. Jadi tujuan Meh tu sini. Jangan sekali. Dia boleh dia. Ada kerja. Alhamdulillah. Nantilah besok saya call. Syukran. Nanti kita tak recording aja. Ni orang apa ni? Ini orang kita juga, orang Padang. Orang Wak. Orang Jali. dekat sini sikit. Jauh sangat tu. Dekat-dekat sikit. Cantik. Ya, Alhamdulillah. Di malam berkat, malam bulan puasa ni kan. Di mana sepanjang bulan puasa ni doa dimakbulkan oleh Allah SWT, terutamanya di malam-malam yang sepi macam ni. Selepas malam 2/3, kira-kira selepas 1 je. Di situlah sepatutnya kita beriktikaf di masjid dan bermunajat kepada Allah, nangis kepada Allah, bercerita dengan Allah. Allah sayang kita. Allah sangat sayang kita. Allah SWT sangat sayang kita. Jadi kita selalunya kita tak dapat. Allah sayang kita berbilion-bilion, bertrilion-trilion kali ganda dibandingkan mak kita sayang kita. Tapi macam mana kita nak bayangkan, Ustaz? Macam mana kita nak bayangkan? Sebab kita ni selalu leka, Ustaz. Dalam kehidupan kita leka. Rasa macam Allah tu jauh. Semayang je pun kita takut kan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita acap kali terlupa yang Allah membelai kita. Dibayangkan kita ni dibelai Allah seperti ibu membelai, memeluk anak, mendukung anak, mencium anak. Macam itulah Allah sayang kita sebagai makhluknya. Jadi boleh Ustaz jelaskan sikit sebelum kita menutup ni, apa yang dikatakan maksudnya Allah sayang kita ni bermilion-bilion trilion kali ganda daripada bandingkan daripada mak sayang anak gitu. Macam kita mak kita soyo sayang gitu, tapi itu dibanding dengan sayangnya Allah pada kita tak terkira, tak ada perumpamaan. Jadi rugi kita di malam terakhir, malam terakhir, malam 2/3 ni kita duk leka, berborak, bercerita. Tapi kita di situlah tempat kita bekerja, terutamanya sebelum maghrib tu. Banyak orang heboh makanan. Tapi 15 minit, 1 minit akhir tu adalah saat di mana Allah menunggu kita berdoa. Dan Allah nakkan menunaikan hajat kita. Tapi kita heboh, ya makan tu macam songkok. Jadi kita lupa bahawa itu adalah doa yang paling mustajab. Okey, kita ringkas sikit. Ringkas sikit. Dekat sikit, Mat. Di masjid pun nak dibuat, doa nak bekerja.
Okay, jadi kita berpacu masa dengan sesuai dengan pertanyaan tadi. Boleh. Kenapa? Kita sambung sebab tiap malam. Saya teruja tiap malam akan sebelah sini. Jadi istilahnya begini saja. Kita ambil dalam surah Ibrahim itu Allah mengatakan dekat situ wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu kira nikmat Tuhan kamu tak boleh nak kira. Ya. Jadi segala sudut Allah dah bagikan kelengkapan kita. Kalau ayat tadi yang ada kita baca daripada kita lemah kuat akhirnya kita berubah rambut. Tapi di dalam keseharian kita, dalam setiap minit, dalam setiap waktu, dalam setiap jam, bahkan dalam setiap saat, ya Allah tidak pernah melupakan kita. Tapi malang kita ni, malang sekali bagi manusia ni dia lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak boleh memfokuskan ya Allah ni ingat dalam setiap kita bangun saja. Bangun daripada tidur apa kita katakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mautana wa ilaihi nusyur. Itu konsep orang beriman. Segala puji bagi Allah. Bila kita cepatkan kita nak kira nikmat Tuhan ni tak boleh dah. Ya kita sebut apa? Alhamdulillah. Segala puji bagi Tuhan. Tuhan nak dengar bunyi yang itu. Jadi seakan-akan kalau Tuhan tu membela kita, memeluk kita, mencium kita, menjaga kita, kita boleh tak menuturkan kalimat alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mautana wa ilaihi nusyur. Maksudnya Allah telah menghidupkan kita daripada kita tidak bernyawa, tidak punya kekuatan. Sebab itu saat kita tidur pun kita kata bismika Allahumma ahyahu amr. Dengan nama Tuhan. Jadi maknanya kita diliputi nikmat. Jadi kalau kita nak tidur itu penyerahan tawakal kita kepada Tuhan besar. Hidup dan matiku serah pada Tuhan. Jadi dengan perkataan bunyi-bunyi begitu tu seakan-akan kita telah membalas rasa syukur kita kepada Tuhan. Kalau cerita masalah nikmat sayangnya Tuhan kepada kita tak boleh nak gambar. Tengok Tuhan sebutkan paling ringkas saja. Aqimus solat, dirikan solat. Kemudian apa lagi? Kalau kita tengok ayat satu ayat kita kata wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kamu berkehendak, Allah berkehendak kepada kamu supaya kamu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berbuat baik kepada ibu bapa. Senang saja. Jadi banyak dengan ibu bapa hubungan kita begini, dengan Tuhan begini, dengan orang lain begini. Jadi semua ihsan, kebaikan akhlak kita seharian itu memang turun naik. Sebab kita jangan lupa iblis dan syaitan dan hawa nafsu itu bergelumang pula di badan kita. Mana satu kita nak utamakan? Kalau kita utamakan Tuhan, maknanya kita telah bersyukur kepada Allah. Jadi kalau kita belakangkan Tuhan, itu boleh jadi nanti jadi kita kufur dengan nikmat Tuhan. Jadi dalam situasi keadaan sekarang ni, lebih lagi di bulan Ramadan ini Allah buka ruang kesempatan dengan istilahnya promosi habis-habisan. Bangun berdoa. Jadi seluruh kehidupan kita ini di peringkat awal, semuanya memerlukan kepada nilai soal bersyukur, bagi membalasi nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita, yang dijanjikan Tuhan, nikmat di dunia, nikmat di akhirat. Dua-dua itu kita akan perolehi berdasarkan nilai ibadat yang diberikan Tuhan kepada kita. Lebih dan kurang, mohon maaf kepada Tuhan Hasbullah. Terjadi masing-masing kita pun ada situasi yang hal yang perlu diselesaikan, hak keluarga. Macam Masya Allah. Pertemuan kita ini mudah-mudahan diberkati Allah berpanjangan. Dan besok pula saya tak ada pula, ada masalah pula besok. InsyaAllah. Okey, sebab esok tak ada. Pesanan takhir dia. Esok hari Jumaat adalah doa yang paling mustajab adalah antara asar ke maghrib. Dan esok adalah puasa. Dan esok adalah bulan Ramadan. Dan esok semuanya ada esok. Jadi pesanan 15 minit terakhir. Saya hanya boleh pesan begini. Di hari Jumaat dikata Nabi banyakkan baca selawat. Hatta kalau kita ada membaca Quran, pertama sekali baca surah Al-Kahfi, kemudian sertai dengan surah Yasin. Lebih itu berselawatlah. Berselawat ketika di jalan, ketika dalam tinggal buat kerja, asal jangan tempat yang kotor saja. Jadi pendek kata esok ni kita penuh dengan selawat. Penuh selawat. Keluar saja pada rumah dengan bismillah Allahumma ambil apa? Bismillah tawakkaltu wala haula wala quwata illa billahil azim ketika tiba. Yang kedua pula pesanan saya. Kalau tak ada buat kerja apa-apa, usahakan datang iktikad dekat masjid lebih awal. Kalau selama ni kita datang kat pukul 12, pastikan datang pukul 11. Masya Allah, luar biasa sekali. Kalau kita satu salawat kita baca 10 Tuhan balas. Bayangkan. Ada setengah hadis mengatakan dekat 100, ada dekat 1000. Nah, kita ambil yang ringkas saja, 10. Satu kali salawat, kalimatnya senang. Sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tengah-tengah duduk di masjid. Tengah duduk. Kalau kita di rumah mungkin tengah berbaring di mana-mana situasi. Yang sebelum kita melangkahkan kaki ke masjid ni, bacakanlah salawat. Tak payah